Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 16 Januari 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Tumpuan berita. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri telah menguatkuasakan penutupan dan penyekatan di beberapa rumah panjang selepas terdapat penduduk yang menghadiri upacara pengkebumian di Rumah Langi Pasai Sibu baru-baru ini. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin dalam sidang medianya pada Jumaat, sehingga kini sebanyak 5 buah rumah panjang di Beluru telah dikenakan penutupan dan penyekatan. Seramai 59 penduduk dari rumah emah telah tampil ke Stadium Tertutup Miri untuk menjalani ujian swab COVID-19. Pejabat Kesihatan Bahagian Miri juga telah ke rumah emah dan rumah Apul untuk melakukan ujian swab ke atas penduduk-penduduk di rumah tersebut. Pada 13 Januari 2021, 4 buah rumah panjang berhampiran dengan rumah emah telah dikenakan perintah sekatan pergerakan iaitu rumah Apul, rumah Anthony, rumah Cabu dan rumah Justin. Datuk Lee yang juga Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri turut memaklumkan situasi banjir terkini di bahagian Miri adalah terkawal. Sehubungan itu, orang ramai di bahagian Miri yang mempunyai permasalahan mengenai COVID-19 dan banjir boleh menghubungi agensi di talian seperti tertera. Selanjutnya mengenai perkembangan banjir, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah pada Jumaat meninjau pusat pemindahan sementara PPS SJKC Chunghua, Sungai Tengah yang menempatkan seramai 122 mangsa banjir dari 44 keluarga. Tinjauan beliau bagi melihat sendiri keadaan semasa mangsa di samping memantau pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19. Menurut Datuk Seri Fatimah, setiap ahli isi rumah yang telah berpindah ke PPS akan didaftarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS sebagai rekod untuk dilaporkan 3 kali sehari setiap hari. Selain itu, jelasnya JKMS juga menyediakan keperluan dari segi bantal, tilam serta peralatan lain termasuk makanan berbungkus yang diagihkan 3 kali sehari mengikut jadual. Sejurus selepas itu, beliau bersama rombongan meneruskan tinjauan ke Surau Darul Abrari, Kampung Paruh yang baru diluluskan sebagai PPS. Mangsa-mangsa banjir yang ditempatkan di surau tersebut juga mendapat bantuan kebajikan dari segi keperluan dan makanan. Beralih ke laporan di Limbang. Pendidikan merupakan suatu keutamaan diberikan Kerajaan Sarawak kepada semua rakyat di negeri ini, termasuklah di sekolah Cina. Menteri Muda Permodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, setiap permohonan projek akan dipertimbangkan berdasarkan kepada peruntukan sedia ada untuk kepentingan semua pihak. Kalau di SJKC Chonghua ni ada permintaan daripada lembaga pengurusan untuk membina lampu jalan solar berjumlah 10 buah unit dan mereka minta dalam lingkungan 30,000. Daripada dahulu lagi memang banyak juga kita bantu dari segi pembinaan pondok menunggu, kemudian pembinaan pentas, pembinaan jalan, penerapan jalan dan sebagainya. Kalau nak dikira hampir 2 juta pun sudah kita belanjakan di sini. Dan hari ini tadi ada permohonan lagi untuk menurap ataupun untuk memperbaiki naik taraf gelanggang bola keranjang mereka, dan saya telah pun memberi pertimbangan tadi akan dimasukkan dalam MRP, Minor Rural Program untuk tahun 2021. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chonghua dan SJKC Yuhin Limbang baru-baru ini. Sementara itu, ketika ditanya mengenai situasi banjir di daerah Limbang, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota itu menjelaskan pertembungan antara hujan lebat dan air pasang menyebabkan hampir keseluruhan daerah Limbang terkesan dengan banjir kilat. Oleh itu, kita berharaplah agensi yang bertanggungjawab, terutamanya pihak majlis daerah, melihat keadaan
longkang-longkang yang ada terutamanya di bahagian Bandar Limbang. Sebab kita tahu bahawa di Bandar Limbang sekarang banyak projek mega sedang berjalan, termasuk tebingan Sungai Limbang yang pertama, yang kedua, kemudian pembesaran jalan masuk daripada 2 lane ke 4 lane. Jadi ia sedikit sebanyak akan menjejaskan aliran pengaliran air peparitan. Pada majlis itu, beliau telah menyerahkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM30,000 kepada pengerusi Lembaga Pengurusan SJKC Chung Hua Limbang bagi tujuan pemasangan lampu solar di kawasan sekolah tersebut dan RM30,000 lagi kepada SJKC Yu Hin Limbang. Seterusnya, beliau meninjau perkembangan pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP menaik taraf gelanggang bola keranjang yang bernilai RM150,000. Manakala di Bau dengan daerah itu merekodkan kawasan paling teruk terjejas akibat banjir dan tanah runtuh membabitkan seramai 865 mangsa setakat Jumaat. Adun Tasik Biru Datuk Henry Jineb menjelaskan, sejak Rabu lepas kawasan Bau terputus hubungan dan kebanyakan jalan utama dari Kuching tidak dapat dilalui. Ketika ditemu ramah di Kampung Grogo pada Jumaat, beliau berkata pihaknya akan terus berusaha membantu mangsa dan menyegerakan pembaikan secepat mungkin supaya kehidupan rakyat tidak terjejas. Nampaknya kita melakukan pembaikan dengan secara cepat mungkin supaya rakyat kehidupan mereka tidak terlalu terjejas dan sudahlah mereka mengalami banjir ini dan juga perjalanan yang sudah terhad. Datuk Henry turut menjelaskan mengenai masalah kemudahan utiliti terputus seperti di Kampung Serikin, bekalan elektrik di kawasan Grogo, bekalan air serta kebanyakan kawasan yang tidak mendapat liputan internet. Tambahnya, bagi mengelak bau terjejas teruk setiap kali bencana berlaku dan menjejaskan perancangan menuju ke arah Greater Bau, pihak pejabat daerah melalui Jawatan Kuasa Tindakan Daerah akan bermesyuarat dalam masa terdekat untuk menyeraikan projek yang amat perlu bagi rancangan Malaysia ke-12. Di Dun Darul pula, masalah perparitan yang menjadi punca kejadian banjir di beberapa kawasan di daerah itu akan diselesaikan dengan segera. Menurut Adun Darul Safi Ahmad, beliau telah memohon kepada pihak Jabatan Kerja Raya, Jabatan Saliran dan Pengairan dan Majlis Daerah untuk memperluas dan membersihkan mana-mana parit yang tersumbat. Katanya untuk jangka panjang, pihaknya akan melaksanakan plan induk bagi menyusun semula sistem peparitan di daerah itu dengan lebih baik bagi mengelak kejadian banjir berulang. Kita dah mesyuarat bersama agensi yang berkenaan dan tindakan jangka pendek yang telah kita putuskan ialah kita mohon agensi-agensi yang berkaitan di antara JKR, DID dan juga Majlis Daerah supaya melihat di mana jurisdiction setiap agensi berkenaan untuk mereka melaksanakan terus kerja-kerja memperluaskan dan membersih mana-mana parit yang tersumbat dan of course jangka masa panjang kita lihat bahawa memang keperluannya kita di Darul ini mempunyai satu kita panggil sebagai master plan sistem peparitan keseluruhannya supaya kita dapat mengelakkan masalah yang sama berlaku kerana puncanya adalah sebabkan pembangunan yang kita tidak menafikan sebabkan pembangunan yang banyak kita laksanakan yang berlaku di daerah ini. Semasa meninjau lokasi banjir di Kampung Pangtri Darul pada Jumaat, beliau menjelaskan akan memohon kepada Jabatan Saliran dan Pengairan untuk memasang tanda amaran di kawasan terjejas bagi mengukur paras air. Untuk jangka masa panjang juga, kita telah mohon kepada pihak DID mengenal pasti beberapa tempat yang sebelum ini mereka belum mempunyai satu tanda amaran, terutamanya untuk mengukur paras air. Jadi ini kita perlu kita laksanakan kerana dengan adanya pengukur aras ketinggian air ini sebagai satu amaran awal kepada penduduk kampung supaya mereka bersedia sekiranya berlaku air pasang ataupun banjir, mereka tahu tahap mana di mana mereka perlu berwaspada atau berjaga-jaga. Terdahulu, beliau bersama Ahli Parlimen Igan, Ahmad Joni Zawawi, diberikan taklimat oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Daerah Darul, Bujang Rahman Seli di Bilik Operasi Bencana Banjir Darul. Selanjutnya di Dalat,
Bantuan berupa bakul makanan terus diagihkan kepada petugas barisan hadapan dan penduduk yang sedang menjalani kuarantin di kawasan Ulu Bau, Dalat. Penghantaran sumbangan akan dilaksanakan oleh Angkatan Pertahanan Awam APM. Adun Talian Yusip Nosh Balo ketika ditemu ramah pada Jumaat merakamkan penghargaan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Muka dan jabatan yang terlibat dalam mengurus bantuan kepada penduduk yang terlibat dalam kuarantin di kawasan Ulu Bau, Dalat. Katanya beberapa keluarga yang berada di kawasan perumahan yang terlibat dalam kuarantin di rumah di Pekan Mukah juga akan diagihkan bakul makanan yang sama. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Bibi Amirza Ika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.